Guys semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya akan selamat datang ke YouTube channel ni. Okey, hari ni kita akan belajar biologi tingkatan 5 KSSM bab 1 dan ini adalah bahagian terakhir ya. Okey, pada hari ini kita akan belajar lengkung pertumbuhan. Apakah ini maksudkan ataupun mari kita belajar di lengkung pertumbuhan bersama-sama. Okey. Let's go. Okey, lengkung pertumbuhan. Okey. Jenis-jenis tumbuhan berdasarkan kitar hidup. Okey. Kita tengok kat sini ada 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan musim. Yang kedua, tumbuhan dwi musim dan ketiga, tumbuhan saka. Okey, apakah yang maksud dengan tumbuhan musim ini? Tumbuhan dwi musim. Astagfirullahalazim. Sorry ya. Okey, tumbuhan semusim. Tumbuhan semusim bererti mempunyai satu kitar hidup untuk semusim atau setahun. Okey. Biasanya mati selepas melengkapkan kitaran biologinya. Bermula daripada percambahan sehinggalah diakhiri dengan berbunga atau penghasilan biji benih. Terdapat beberapa contoh-contoh dia. Seperti pokok padi, pokok labu dan pokok tembikai. Okey. Yang kedua, tumbuhan dwi musim. Tumbuhan dwi musim ialah tumbuhan di mana mengambil masa 2 tahun dengan 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitar hidupnya. Okey. Okey. Kita tengok sini. Musim pertumbuhan pertama, okey, dah highlight ataupun tu. Pertumbuhan tampang. Apakah dimaksudkan tampang ni? Pertumbuhan tampang, pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Okey. Yang kedua, musim pertumbuhan kedua. Okey, di mana pembiakan berlaku. Jom kita tengok penerangan lanjut ya. Okey. Kebanyakan tumbuhan dwi musim tumbuh di kawasan beriklim sederhana. Okey. Setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses pertumbuhan akan berhenti seketika pada musim sejuk. Pada waktu sejuk, musim sejuk. Apabila memasuki musim bunga dan musim panas, pertumbuhan kedua diteruskan sebagai persediaan untuk membiak. Membiak tahu ni. Tumbuhan akan berbunga menghasilkan buah serta biji benih. Akhirnya tumbuhan akan mati. Okay, contoh dia. Kobis, lobak merah, pokok bunga balung ayam. Okey. Dan last sekali tumbuhan saka. Apa saka? Apakah itu maksudkan tumbuhan saka? Saka bererti tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. Lamanya hidup 2 tahun ya. Okey. Ada jangka hayat yang panjang. Depend kepada spesies dan keadaan. Maksudnya ada, ikutlah jangka hayat dia panjang, ikutlah kepada spesies dia dan keadaan dia. Dapat dikelaskan kepada 2, iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Okey, kebanyakan tumbuhan saka ni mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidupnya. Ada struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Contoh yang paling ketara ataupun paling rapat dengan kita adalah rumput, pokok bunga raya dan pokok bunga mangga. Okey. Dan akhir sekali kita akan belajar lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan. Okey. Kebanyakan organisma lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Apakah yang maksudkan sigmoid? Jom kita tengok ni. Okey. Lengkung pertumbuhan tumbuhan semusim. Okey, berbentuk sigmoid. Sigmoid peringkat A. Kita tengok peringkat A dari sini ke sini. Okey, peringkat A. Okey, kita labelkan warna biru. Okey. Penurunan jisim kering. Tengok tu, dia turun sat tu. Sini. Dia turun sat.
penurunan. Dia turun jisim kering dulu. Okey, makanan disimpan dalam kotilidon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. Pada peringkat B, okey, kita pakai warna merah. Okey. Pada peringkat B, mana peringkat B? Sini sampai sini. Pada peringkat B, peningkatan iaitu peningkatan jisim kering. Okey, kadar perubahan meningkat dengan cepat. Ini berlaku kerana tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. Okey, pada peringkat C kita pakai warna ni. Mana tu hitam, warna hijau. Okey. Pada peringkat C, mana peringkat C? Sini. Kat atas ni. Maksudnya sini. Gitu. Jisim kering mala, tengok tu sama je. Allah. Sama lah tu kan. Kadar pertumbuhan sifar, maksudnya malan samalah kering mala. Okey, pertumbuhan matang pada peringkat ini dekat bahagian sini dia dah matang dah. Okey, dan pada peringkat D, okey, pada peringkat D, mana peringkat D? Kat sini dia menurun. Tengok ni kat sini. Okey, salah ni. Tak ada padam. Okey. Okey, penurunan jisim kering berlaku secara perlahan-lahan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penuaan ataupun kadar fotosintesis dia rendah, keguguran daun dan bunga serta penyebaran biji benih. Okey. Kita tengok graf lengkung pertumbuhan dwimusim. Okey, warna biru. Okey. Lengkung pertumbuhan dwimusim. Bentuk dua lengkung sigma yang sambung bergabung bersama. Tengok tu. Satu. Okey pun tak boleh. Boleh. Okey. Ni satu. Dia tak muncul lah. Okey, ni satu dan ni dua. Lengkung kedua. Okey. Jom kita tulis balik. Okey, tumbuhan musim yang pertama saya dah label dah tu kan. Dekat sini. Dekat sini yang pertama. Dan warna merah adalah yang kedua. Okey, kita buat yang mana musim pertama dulu. Pada musim pertumbuhan yang pertama, tumbuhan menghasilkan daun dan berlakunya fotosintesis dan makanan disimpan di dalam umbisi. Pada musim yang kedua, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Kita ingat, kalau lengkung pertumbuhan dwimusim, tengok ni, D ada dua, maksudnya ada dua lengkung. Satu lengkung, dua lengkung. Okey. Dan yang terakhir, lengkung tumbuhan saka. Lengkung pertumbuhan saka. Okey. Kita tengok saka. Saka ada satu S1. Tengok tu tak ada lengkung pun. Kan? Dia aman. Okey. Tengok terdiri daripada jujukan sigma yang kecil. Tengok tu sigma yang kecil. Tu. Nak conteng tak boleh. Okey. Lengkung pertumbuhan setiap tahun berbentuk sigma. Pertumbuhan berlaku sepanjang hayat. Kadar pertumbuhan tinggi iaitu pada musim bunga dan musim panas. Keamatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar proses fotosintesis. Kadar pertumbuhan menurun pada waktu musim sejuk. Okey, itu saja.